Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi kita dalam sesi PDPR Bahasa Melayu Tingkatan 1, Unit 3, Sayangi Nyawa Anda. Bersama saya, Cikgu Amira. Objektif PDPR kita yang pertama, mengenal pasti sekurang-kurangnya 6 kata seru dan 6 kata tanya berdasarkan video pembelajaran secara bertulis. Kedua, mengklasifikasi kata seru dan kata tanya dengan contoh yang sesuai secara bertulis. Dan yang ketiga, menulis kurang-kurangnya 3 ayat seru dan 3 ayat tanya berdasarkan petikan dalam buku teks secara bertulis. Aktiviti PDPC kita yang pertama mengenal pasti sekurang-kurangnya 6 kata seru dan 6 kata tanya dengan contoh yang sesuai. Mengklasifikasi kata seru dan kata tanya dengan contoh yang sesuai berdasarkan teks Malim Gunung Wira Penyelamat. Yang ketiga, menulis kurang-kurangnya 3 ayat seru dan 3 ayat tanya berdasarkan petikan dalam buku teks muka surat 18 secara bertulis. Dan yang keempat, cadangkan langkah-langkah keselamatan semasa melakukan aktiviti mendaki gunung. Murid-murid, kita masuk kepada aktiviti yang pertama. Mengenal pasti sekurang-kurangnya 6 kata seru dan 6 kata tanya dengan contoh yang sesuai. Murid-murid diminta untuk membina nota berdasarkan penerangan guru. Nota tersebut perlulah ditulis dalam buku tata bahasa iaitu buku kecil. Kita lihat pembelajaran kita yang pertama iaitu kata seru. Kata seru ialah perkataan yang digunakan untuk menyatakan pelbagai perasaan seperti marah, geram, sedih, terkejut, sindiran, rayuan, sakit, takut dan sebagainya. Kata seru digunakan dalam ayat seruan dan diakhiri dengan tanda seru. Mari kita lihat kata seru penggunaannya dan ayat contoh. Yang pertama, aduh, menyatakan perasaan sakit atau kagum. Contoh ayat, aduh, sakitnya perutku. Aduh, peningnya kepalaku. Yang kedua, cis, menyatakan perasaan marah, benci dan tidak suka. Contohnya, cis, jahatnya gadis itu. Cis, engkau lagi yang mencuri baju aku. Yang ketiga, aduhai, menyatakan perasaan sedih. Contohnya, aduhai, malangnya nasib ibu tua itu. Aduhai, kasihannya pemuda cacat itu. Yang ketiga, amboi atau wah, menyatakan perasaan kagum dan hairan. Contohnya, amboi, bergayanya awak hari ini. Wah, bersinar sungguh emas itu. Kata seru yang seterusnya, oh, menyatakan perasaan terkejut, hairan, gembira atau mengharap. Ayat contoh, oh Tuhan, berikanlah aku ketabahan. Atau, oh, kamu sudah sampai. Kata seru seterusnya, menyatakan rasa terkejut dan hairan. Contohnya, telefon saya ada di atas meja itu. Buku saya ada di sini tadi. Yang seterusnya, syabas, menyatakan pujian dan ucap tahniah. Ayat contoh, syabas kamu berjaya mendaki gunung ini. Syabas, awak berjaya akhirnya. Kata seru wahai, menyatakan rasa sedih dan merayu. Contohnya, wahai sayangku, datanglah ke sini. Wahai adik-adikku, hormatilah orang yang lebih tua. Seterusnya, hai, menarik perhatian atau keluhan. Hai, nama saya Kasia. Ataupun, hai, kalah lagi pasukan Felda United. Yang seterusnya, alamak, menyatakan rasa terkejut. Contohnya, alamak, aku terlewat ke pejabat. Atau, alamak,
banyaknya kerjaku hari ini. Yang seterusnya, alahai, untuk menyatakan rasa terkilan ataupun kesal. Contohnya, alahai, perkara itu pun tidak dapat dilakukan. Yang terakhir, celaka, untuk menyumpah sesuatu. Contohnya, celaka, kambing itu lagi. Berikut adalah contoh-contoh kata seru penggunaan dan ayat contohnya. Baiklah, mari kita lihat. Kata tanya pula. Kata tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu atau menyoal sesuatu. Seperti siapa, apa, bila, berapa, mengapa dan bagaimana. Kata tanya hadir dalam ayat sebagai predikat tetapi jika dikedepankan maka kata tanya perlu disertai dengan partikel kah. Contoh ayat, mengapakah adik menangis terisak-isak? Kata tanya juga boleh berada di belakang ayat dan tidak perlu partikel kah. Contoh ayat, adik menangis terisak-isak mengapa? Yang seterusnya, kata tanya boleh wujud di awal, di akhir dan di tengah ayat. Contoh di awal, apakah ciri-ciri malim gunung yang cekap? Di akhir, malim gunung itu dari mana? Kalau di tengah pula, sudah berapa lamakah Encik menjadi malim gunung? Berikut adalah kedudukan kata tanya di awal, di akhir dan di tengah. Yang seterusnya, mari kita lihat kata tanya, penggunaan dan ayat contoh. Yang pertama, kata tanya apa digunakan untuk menanyakan nama benda atau binatang, perkara dan tempat. Ayat contoh, apakah yang kamu lihat itu? Yang kedua, nama kucing itu apa? Yang ketiga, apakah nama tempat itu? Kata tanya seterusnya, mana? Digunakan untuk menanyakan manusia, benda, binatang dan tempat. Contohnya, manakah bajuku yang kau pinjam tadi? Datuk mana? Rumah kamu yang mana? Seterusnya, siapa? Digunakan untuk menanyakan orang atau nama orang. Contohnya, siapakah yang berbaju hitam itu? Yang kedua, yang membaca buku itu siapa? Seterusnya, bagaimana? Digunakan untuk menanyakan cara, sifat, keadaan atau suasana. Contoh ayat, bagaimanakah cara membuat kuih ini? Dia menjadi kaya bagaimana? Situasi di Mesir bagaimana? Mengapa atau kenapa digunakan untuk menanyakan sebab atau punca sesuatu kejadian. Contoh ayat, mengapakah awak muram sahaja? Adik menangis mengapa? Kamu menangis mengapa? Kata tanya yang seterusnya. Berapa? Digunakan untuk menanyakan harga atau bilangan atau jumlah. Contohnya, berapakah harga basikal ini? Jumlah pensel di atas meja itu berapa? Yang terakhir, bila? Digunakan untuk menanyakan masa atau waktu. Bilakah abang akan ke sana? Contoh dua, tunang kakak sampai sini bila? Okay, aktiviti yang kedua. Murid-murid diminta untuk mengklasifikasi kata seru dan kata tanya dengan contoh yang sesuai berdasarkan teks Malim Gunung Wira Penyelamat. Aktiviti yang ketiga, murid-murid diminta menulis kurang-kurangnya 3 ayat seru dan 3 ayat tanya berdasarkan petikan dalam buku teks muka surat 18 secara bertulis. Baiklah, mari kita lihat teks Malim Gunung Wira Penyelamat.
Pertama, murid-murid perlu mengklasifikasi kata seru dan kata tanya dalam teks. Contoh kata seru yang pertama. Wah. Yang kedua, oh. Yang ketiga, aduhai. Dalam teks tersebut terdapat 3 kata seru iaitu wah, oh dan aduhai. Murid-murid perlu membina ayat daripada ketiga-tiga kata seru tersebut. Yang seterusnya adalah kata tanya. Mari kita lihat sama-sama kata tanya yang terdapat dalam teks. Yang pertama, berapa? Yang seterusnya, mengapakah? Dan yang ketiga, apakah? Berikut adalah contoh kata tanya yang terdapat dalam teks. Murid diminta untuk membuat ayat dan membina ayat bagi ketiga-tiga kata tanya tersebut. Aktiviti yang keempat. Murid-murid diminta untuk mencadangkan langkah-langkah keselamatan semasa melakukan aktiviti mendaki gunung. Berikut adalah contoh bagaimana murid perlu menjalankan aktiviti. Murid-murid perlu menyatakan soalan iaitu cadangkan langkah-langkah keselamatan semasa melakukan aktiviti mendaki gunung. Yang pertama, bergerak dalam kumpulan dan sentiasa amalkan body system iaitu sistem berpasangan. Murid-murid perlu meneruskan langkah yang kedua, ketiga dan keempat dalam buku tulis tata bahasa. Baiklah murid-murid, itu sahaja aktiviti PDPC kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat melakukan tugasan.